Itu nafsu kita. Jalan Allah redha ni jalan yang Allah kasih. Yang dia benci pun tak suka dah, walaupun tidak berdosa lagi. Jalan Allah redha ni jalan yang dia kasih, tuan-tuan. Redha Allah ni menyebabkan barakah hidup, barakah. Itu redha Allah. Tidak ada sesuatu yang paling dituntut oleh hamba, malaikat dia kena menuntut sungguh-sungguh cari jalan bagaimana supaya Allah redha dengan dia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, takutlah kamu dengan Allah, malulah kamu dengan Allah. Usahalah untuk dapatkan takwa ini. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan bersungguh-sungguh menuntut jalan bagaimana kita nak sampai kepada keredaan Allah. Wajahidu fi sabilih, tak cukup tuan-tuan setakat kita cari jalan saja tanpa kita bersungguh-sungguh. Sebab tu Allah suruh wajahidu fi sabilih, kita kena bersungguh pula pada jalan yang kita nak ambil untuk nak dapat redha Allah. Mana dia jalan, tuan-tuan? Yang dikatakan jalan, wajahidu fi sabilih, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalannya. Itu jalan untuk nak sampai maksud tadi, tak jalan untuk kita nak sampai kepada mardatillah. Jalan dia apa dia? Iaitu segala amal-amal ibadah, tak semua bentuk amal ibadah. La'allakum tuflihun, kalau kita laksanakan benda tadi, maka Allah kata mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Kalau Allah kata mudah-mudahan, itu bahawa mana pasti, kerana Allah ni tak ragu-ragu lagi di sisi Allah. Kalau Allah dan Rasul kata mudah-mudahan kamu berjaya, bawa makna kepada pasti kamu akan berjaya. Bersungguh-sungguh, tuan-tuan, satu kalimah yang kita biasa dengar. Mujahadah, seorang yang bersungguh-sungguh. Jahidu, bersungguh-sungguh oleh kamu. Jihad, kesungguhan kita, perjuangan kita. Suatu hal yang sangat mudah kita sebut, tetapi kita rasa macam tak ada dengan kita. Kesungguhan ni tak ada dengan kita. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Saya banyak kali dah sebut di sini. Banyak amal yang kita buat. Sembahyang, puasa tu dah puluhan tahun kita buat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan semua amal ni yang kita buat, Allah akan tunjukkan kepada kita segera buah daripada amal. Hasilnya Allah akan tunjuk segera kepada kita di dunia lagi belum kita mati, sebagai satu tanda kepastian yang kita akan jumpa lagi nikmat yang lebih besar, buah yang lebih besar di akhirat kelak. Buah daripada amal yang kita buat. Apa yang kita dapati pada hari ini, tuan-tuan, dah puluhan tahun kita berusaha sungguh-sungguh ni, bina amal, jaga amal kita, yang pastinya tak nampak lagi. Bunga pun tak nampak lagi. Jangankan buah, bunga tak lagi. Pokok ni, tuan-tuan, dia nak berbuah, dia ada bunga dulu. Kalau bunga tak keluar, buah memang tak keluar. Tanda-tanda yang amal kita diterima oleh Allah ni masih lagi nampak macam tak ada. Apa tanda dia, tuan-tuan? Di antara tanda-tanda amal kita ni nampak diterima oleh Allah ialah rasa hati kita dengan Allah ni, rasa hati dengan Allah. Kecintaan kita, kasih kita, kepatuhan kita, takwa kita, mahabbah kita dengan Allah Ta'ala ni, dia semakin bertambah. Itu tanda kita dengan Allah ni ada hubungan. Kita suami isteri semakin bertambah kasih sayang. Sebab apa, tuan-tuan? Kita semakin kenal isteri kita tu siapa. Kita semakin nampak pengorbanan isteri kita. Kita sakit, dia jaga kita. Dia tolong masak kita, tolong jaga rumah kita, tolong jaga anak-anak kita. Kita kenal pengorbanan dia sangat besar, sehingga kan kita sangat kasih kat dia. Allah jaga kita, tuan-tuan, tak sama dengan isteri jaga kita.
Ayah mak jaga kita tak sama dengan Allah jaga kita. Tapi mengapa tuan-tuan, kita yang dijaga oleh Allah sepanjang masa tak ada miss satu minit pun tak ada. 24 jam Allah jaga kita. Mengapa kita ni tak rasa seronok dengan Allah sebagaimana kita seronok dengan isteri kita, sebagaimana kita seronok dengan anak-anak, dengan sahabat, dengan kerja buat kita. Sedangkan Allah akan tarik hati kita untuk mencintai dia, untuk kasih dia, untuk kenal dia, hasil daripada ibadah yang kita buat. Tiba-tiba yang kita perhatikan ni tuan-tuan, kita dah buat amal ibadah banyak, Allah tak tarik hati kita untuk nak kenal dia. Allah tak tarik hati kita untuk mengasihi dia, mencintai. Sebab apa? Kerana kita tak ada satu tadi, wajahidu fi sabilillah, kita tak ada. Iaitu kita tak pernah bersungguh dalam mengerjakan amal. Tak pernah bersungguh. Tanda bersungguh tuan-tuan, tanda bersungguh. Pagi ni umpamanya, pagi ni kita tengah tidur sedap, dikejutkan dengan azan. Dikejutkan dengan azan. Satu, kita bangun daripada tidur. Yang kedua, datang mari sini untuk sembahyang jemaah, tunaikan perintah Allah Ta'ala. Dua keadaan ni, yang pertama bangun tidur, ada tak rasa syukur yang dengan Allah? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak boleh baca doa yang Nabi ajar pun tak apalah, tapi hati tu nak syukur dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau masih panjangkan umur aku lagi, dapat aku buat ibadah lagi. Ada tak pada hati kita syukur dengan Allah yang membangkitkan kita? Satu. Yang kedua, ada tak rasa syukur, gemar hati? Kerana apa? Boleh datang masjid ataupun diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk sujud pada Allah lagi pagi ni. Mari nak semayang. Ada tak rasa syukur hati kita dan bersungguh kita tuju tempat ibadah kita ni sebagaimana bersungguhnya kita tuju tempat kenduri kahwin? Tuan-tuan, kalau tempat kenduri kahwin itu daripada rumah tu syukur dah hati. Hari ni nasi berani gam batu pahat, hari ni sedap ni. Dah syukur dah. Kita dah tahu dah masak apa ini, kita nak pergi tu dah syukur dah. Itu nafsu kita tuan-tuan. Tapi nak pergi sujud pada Allah, sembahyang yang melibatkan semua anggota dan semua bentuk zikir ada dalam sembahyang. Masya Allah, tak ada satu amal ibadah tuan-tuan yang ada bermacam-macam bentuk zikir. Kita pergi Mekah buat haji, tak ada satu pun yang dikatakan rukun qauli, tak ada. Rukun yang dibahasakan pada perkataan, tak ada. Hanya fi'li saja dan qalbi. Qalbi pun satu, niat tu ya. Lain semua fi'li. Tak baca tak apa. Tuan-tuan pergi Mekah tak tahu nak baca apa. Niat tahu, buat tahu, sah dah. Sepatah tak baca pun tak apa. Dalam sembahyang Allah Ta'ala bawa kita, kamu kena ingat, ni sebuah qalbi pun ada, niat, fi'li, perbuatan rukun, dan qauli, perkataan, ada yang rukun juga. Ada bentuk tasbih, ada bentuk tahmid, ada bentuk takbir. Ada istighfar, minta ampun dengan Allah pun ada, minta doa pun ada, semua ada lengkap. Ibadah yang sangat besar, tiba-tiba tak suka hati kita nak solat. Itu kan pelik. Tak suka hati daripada rumah, tak suka. Tiap-tiap waktu semayang lah, bukan atas subuh saja, tiap-tiap waktu semayang, ada tak kita rasa suka sangat hati kita bila Allah beri kita kesempatan untuk sujud pada Allah? Ada tak? Tak ada sangat. Yang lebih teruk tuan-tuan, gelisah, mengeluh. Cepat benar Zuhur. Orang azan maghrib, cepat benar maghrib, baru basuh kereta tadi. Orang perempuan tengah tengok TV sedap, cerita Hindustan, petang-petang tu cerita Hindustan, orang azan asar, cepat benar azan asar ni. Dia mengeluh pula tuan-tuan. Dia mengeluh. Kedatangan perintah Allah Ta'ala sebagai hadiah untuk hamba daripada Allah, tiba-tiba dia mengeluh.
dalam keadaan dia buat tuan-tuan, maka orang ini tertegah rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah tahan rahmat untuk dia tuan-tuan. Allah tak beri buah amal kat dia. Sebab tu tak pelik hari ni, kalau orang yang tidak mengasuh sungguh-sungguh hati dia untuk suka dengan perintah Allah, sampai mati pun dia tak akan suka dengan Allah dan Allah tak akan suka dengan dia. Sampai mati tuan-tuan. Kalau kita tak mengasuh hati kita untuk cinta Allah, kasih Allah, tak mengasuh hati kita untuk suka dengan perintah Allah, jangan harap kita nak dapat cinta Allah. Jangan harap. Dan seseorang yang tak dapat cinta Allah, satu, dia pula tidak berusaha untuk dapatkan cinta Allah, maka orang ni tak akan dapat cinta Allah, dan ghalibnya mereka ni mati dalam keadaan yang jahat, su'ul khatimah. Walaupun dia minta dengan Allah tuan-tuan, bersungguh-sungguh dia minta, dia menadah, dia tak ada tangan minta dengan Allah. Kalau nak yang dia nak, bersungguh minta. Kalau nak buat yang Allah suruh, tak sungguh buat, muka tak malu. Inilah muka tak malu tuan-tuan. Kalau yang Allah suruh, biasa buat. Tapi kalau yang dia nak dengan Allah, bersungguh minta, nangis-nangis kadang-kadang, pergi Mekah tu keliling Kaabah, Allahumma, mutawih kata dia pun sama, Allahumma minta. Satu bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang sangat dikeji, berdoa semasa tawaf, mengganggu orang lain sedang khusyuk pada Allah Ta'ala, yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Sekarang ni begitu. Tapi orang Malaysia ni jaranglah buat gitu. Ada juga yang tersesat yang buat. Orang Malaysia ni dia patuh pada tabung haji, kata jangan berdoa kuat-kuat hingga ganggu orang lain. Kita minta lah apa yang kita nak minta. Jangan duk ikut biasa ada orang Arab ke, orang Turki ke, Mesir ke, berdoa. Kita tengah khusyuk menangis dengan Allah, tiba-tiba dengar doa sana, dengar doa sini, habis khusyuk kita. Habis khusyuk kita. Kalau orang Malaysia buat gitu juga, mesti ada kepala tak betul. Satu bid'ah yang mungkarah yang kita kena cegah. Ibadah ni tuan-tuan, kita dalam masjid pun tak boleh. Orang lain sedang tidur, kita baca Quran, dia tidur dengan i'tikaf, ibadah, kita baca Quran, mengganggu dia tidur pun haram. Tak boleh. Kalau ganggu tengah semayang, lagi tak boleh. Sama di masjid haram, sama juga. Nak ingatkan tuan-tuan yang nak pergi Mekah ni, cuti sekolah ni. Saya biasa buat Jumaah pergi, buat Jumaah pergi. Dan kita biasa beritahu Jumaah ni, jangan amal sesuatu yang ganggu orang lain, kerana hakikatnya Allah tak terima amal kita. Mintalah apa yang kita minta. Baik, kita pergi Mekah, minta dengan Allah, ya Allah, macam-macam kita minta. Tetapi kita tidak laksanakan sesuatu yang Allah suruh bersungguh-sungguh, nasaya kita tak dapat apa yang kita minta. Yakinlah tuan-tuan, kita tak akan dapat. Sia-sia amal kita, sangat sia-sia amal. Saya nak sebut pagi ni tuan-tuan, dua jenis golongan yang memutuskan hubungan dengan Allah kalau dia buat dua perkara ni. Kalau dia buat dua perkara ni tuan-tuan, seolah-olah macam dia putuskan hubungan dengan Allah, ataupun dia menyekat rahmat Allah. Dua perkara. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, seorang yang tidak bersungguh-sungguh jaga hak semayang. Sama ada dia tinggal semayang terus, ataupun dia semayang tapi tak jaga sangat hak semayang. Dia tak fikir bagaimana semayang ni jadi baik, dia nak elokkan semayang dia tak fikir sangat. Yang kedua, orang yang tidak takut dengan maksiat. Dia tidak jauhi maksiat sehingga sentiasa terjatuh maksiat atasnya. Kita tuan-tuan nak lagi pada maksiat tak boleh, terjatuh juga, jatuh juga. Bezanya ada orang dia dah berhati-hati, cuba jauhi maksiat tapi jatuh juga. Itu insya-Allah Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia, dan mudah Allah ampunkan dia. Allah tahu kelemahan kita. Tapi ada satu golongan lagi yang dia tak cuba jauhi maksiat.
Orang yang tak cuba menjauhi maksiat sekuasa-kuasa dia, orang ni orang yang tidak ada adab dengan Allah. Baik, dua golongan tuan-tuan yang saya ambil maksud daripada apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang tak semayang ataupun tak jaga hak semayang. Dua golongan ni tuan-tuan sudah layak untuk Allah Ta'ala hantarkan musibah ke atas dia. Sudah layak untuk Allah Ta'ala hantarkan musibah ke atas dia. Dan sudah layak untuk Allah Ta'ala tak terima doa dia. Begitu juga doa kita kepada dia. Dua golongan ni. Yang pertama, orang yang mensia-siakan semayang. Hadiah yang paling besar yang Allah Ta'ala beri ke Nabi atas, bukan di bawah, bukan di bumi. Dan menjadi ketentuan baiknya agama yang ada pada kita bergantung pada sembahyang kita. Kekuatan agama kita bergantung kebaikan ataupun faedah daripada sembahyang kita yang baik. Sebab itu orang yang jaga hak sembahyang, sungguh-sungguh jaga hak sembahyang, orang ni sungguh-sungguh jaga agama yang Allah beri. Iman yang Allah beri kat kita tuan-tuan, iman agama ni, cara hidup kita, iman tu keyakinan kita, tak bercerai tangga dua tu. Allah beri percuma kat kita. Tak percuma Allah beri kat kita, tak pernah kita minta satu masa dulu. Kita dan perut mak kita tak pandai nak berdoa dengan Allah, lahirkanlah aku dengan iman ya Allah. Tak pernah kita minta. Tapi Allah beri kita iman percuma. Cuma ya Allah suruh kita sekarang ni jaga iman kita. Bila ada iman, ada agama. Dan Allah hantarkan sembahyang. Yang Nabi kata as-salatu imadun, ni sembahyang tu tiang agama. Kalau orang bersungguh-sungguh jaga sembahyang, maknanya dia sungguh-sungguh jaga agama. Bersungguh-sungguh jaga sembahyang tuan-tuan. Bila? Adakah dalam sembahyang saja kita nak jaga? Tidak. Bukan dalam sembahyang saja kita nak jaga sembahyang. Dalam sembahyang kita pejam mata, kita baca nak kosong. Tak kosong juga tuan-tuan, lompat sana lompat sini. Tak kosong juga. Sebab tu Nabi ajar jaga sembahyang bukan dalam sembahyang saja. Nabi ajar yang dalam sembahyang hanya jaga mata, jaga fikiran kita. Dalam sembahyang kita makruh memandang sesuatu yang menyebabkan lalai hati kita. Sama ada gambar-gambar yang ada di dinding ataupun gambar-gambar yang ada kat sejadah kita. Makruh pandang kalau menyebabkan lalai. Atas sejadah macam-macam gambar sejadah. Gambar Kaabah, dia tengok gambar Kaabah kat sejadah. Kat mana Hajar Aswad? Dia cari Hajar Aswad dekat situ. Kat mana pula duduknya? Oh sini, Jid Ismail kat sini. Ni mengapa pula Jid Ismail dua ni kiri kanan ni? Tak betul ni. Dia baca pula yang atas sampai salam. Tak betul, makruh. Kadang-kadang baca pula orang ke depan tu ada tulis kat belakang dia. Pakai baju bertulis. Hidupkan agama, hidupkan ilmu, imarahkan masjid. Cantik ya tulis tuan-tuan. Dia baca, oh kena gitu. Dia baca, makruh. Yang pakai itu khilaf, ada kata haram, bukan saja haram, dosa besar kata Imam Az-Zahabi. Orang orang yang pakai pakaian yang bergambar ataupun bertulisan sama, yang menyebabkan orang lain tadi lalai dengan sebab baca yang kat belakang dia, dosa besar kata Imam Az-Zahabi, kerana melalaikan orang. Di sisi kita makruh tuan-tuan, makruh. Tapi orang yang dekat dengan Allah dia hukumkan haram kerana melalaikan sembahyang orang lain. Di sisi kita makruh. Takut tuan-tuan jumpa kita atau mana ustaz dah kata haram ni, padahal makruh. Memang kita belajar makruh. Imam Az-Zahabi ni dia kata haram. Lihat sesuatu dalam sembahyang kena jaga. Tu Nabi ajar dalam sembahyang. Kita nak jaga hak sembahyang tuan-tuan, bukan dalam sembahyang saja. Di luar sembahyang kena jaga hak sembahyang.
Mana dia? Semua anggota kita yang terlibat dengan sembahyang. Mata, tangan, kaki, lidah, semua sekali. Kena jaga daripada perkara yang menyebabkan sembahyang kita tak baik. Mata kita jangan pandang benda tak baik. Telinga kita jangan dengar benda yang tak baik. Selagi mana tuan-tuan kita tak jaga lidah kita daripada bercakap yang Allah kata tak jadi ibadah, walaupun tidak haram lagi, cuma Allah kata ni tak ada ibadah. Kamu cakap ni tak ada ibadah. Kamu tengok ni tak ada ibadah. Kamu dengar ni tak ada ibadah. Kita banyak gunakan telinga kita, lidah kita, mata kita untuk sesuatu yang Allah tak kira sebagai ibadah, maka itu boleh melalaikan, melemahkan hati kita bila berhadap kepada Allah. Sebab tu Nabi ajar kita supaya kita jaga benda ni. Termasuk makan minum kita, tuan-tuan. Kita bincang agama yang tinggi-tinggi. Kita bincang agama tinggi-tinggi, kita belajar tinggi-tinggi. Allah tak heran tinggi mana yang kita belajar, tuan-tuan. Bahkan Allah tak pernah beri jaminan orang alim masuk surga Allah. Semata-mata dengan ilmu, Allah tak pernah beri jaminan. Allah tak pernah beri jaminan semata-mata amal yang banyak itu masuk surga Allah. Tidak, tuan-tuan. Tidak. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kita usaha sungguh-sungguh jaga yang Allah suruh jaga. Atas pengorbanan kita Allah beri. Kesungguhan kita menghasilkan takwa, tuan-tuan. Kesungguhan kita menghasilkan sifat yang baik pada hati. Orang yang takwa, orang yang solehin, Allah jamin surga untuk dia. Bagaimana seorang nak jadi orang yang soleh di sisi Allah kalau dia tidak masuk pada ibadah? Kalau ibadah dia tidak makbul. Seseorang yang dikatakan masuk pada ibadah, tuan-tuan, iaitu ibadah yang mula diterima oleh Allah, baru dikatakan masuk pada ibadah. Kalau ibadah kita masih belum diterima oleh Allah, tak ada buah lagi, itu maknanya kita masih belum masuk lagi pada lapangan ibadah. Disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Belum masuk pada lapangan ibadah lagi. Kalau ibadah yang kita buat tadi semata-mata, kalau sembahyang pergerakan, kalau bacaan semata-mata lidah ya menyebut Allah. Kalau masih belum Allah terima lagi, tidak dikatakan masuk pada lapangan ibadah. Sedangkan syarat nak jadi orang yang soleh, tuan-tuan, mesti masuk pada lapangan ibadah. Mesti jadi seorang yang jaga amal. Baik sembahyang kita, tuan-tuan, kita tak jaga. Saya selalu sebut ni. Mengapa kita boleh usaha ibadah yang lain, bersungguh kita dalam ibadah-ibadah seperti kita pergi Mekah, sungguh cari duit nak pergi Mekah. Bagus berkata bagus, ibadah itu berkata ibadah, tuan-tuan. Tapi semua ibadah yang lain, besar mana pun ibadah lain, tuan-tuan, kalau tak sempurna sembahyang, jihad pun tak sempurna, tuan-tuan. Jangankan pergi Mekah sana. Waktu Nabi SAW dia asuh sahabat-sahabat. Asuh. Bukan ibadah yang pertama turun, belum pada perang lagi, belum pada puasa lagi, belum pada zakat haji lagi, ialah sembahyang. Asuh didik dengan sembahyang. Dan belum turun lagi perintah sembahyang 5 fardu, perintah sembahyang tahajud dah ada dah. Ya ayyuhal muzammil, dah ada dah. Nak didik manusia dengan sembahyang yang kita anggap kecil, yang Nabi pernah sebut antara perkara yang mudah ditinggalkan oleh manusia sekarang akhir zaman ialah sembahyang dan masalah yang berhubung dengan kenegaraan Islam, hukumah. Dua perkara yang mudah ditinggalkan oleh manusia akhir zaman. Betul apa yang berlaku hari ini. Sesuatu yang mari daripada Allah sibuk dipertikai di mana-mana saja. Pertikai. Kata nak buat Islam, ramai yang pertikai. Pertikai begitu, pertikai begini, tak siapa masa lagi lah, tak patut begitu, patut begini. Dia yang betul. Macam Allah yang tak betul. Orang pertikai. Nak buat yang Islam, orang pertikai. Macam kat rumah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat majlis kenduri, nak buat cara Islam yang nak.
Kita sebagai ayah ni kata, pergi tahu pada anak kita ni seorang doktor, dia naklah modern-modern sikit lah, dia nak kahwin. Kita kata, kita kahwin ikut sunnah Nabi, kita buat kecil-kecil, panggil orang makan. Buat besar pun tak apa, tak salah, panggil orang makan. Tak payahlah kita nak sewa pelamin, nak ribu-ribu sewa pelamin, sewa baju, pakai kejap je baju tu. Tak payahlah, itu adalah kadar. Akan ada dalam rumah kita menentang kita. Kita nak buat Islam dalam rumah, menentang. Tak boleh bah. Nanti apa kata kawan-kawan yang datang pula? Kena ada juga pelamin. Nak duduk dua orang tu. Kena ada juga orang nak tengok siapa, mana dia pengantin perempuan, mana dia pengantin laki-laki. Kita pun kata tak boleh, haram. Pasal apa haram? Haram perempuan mempamerkan kecantikan pada orang lain. Bukan haram sanding. Haram mempamerkan kecantikan, tak boleh. Orang perempuan ni untuk suami dia. Itu dulu bah, sekarang ni dah tak apa dah biasa dah. Tengok dia beta lagi tu. Dia orang cerdik, bukan orang bodoh. Doktor. Dia pergi jumpa mak dia, mak ayah tak sporting lah mak. Dia ayah tak sporting. Nak bersanding sekali ni je. Memanglah kau kali kahwin, sekali tu kahwin. Mak dia pergi jumpa abah dia. Abah ni teruk sungguh lah. Anak kita perempuan seorang ni je, berilah kat dia sekali. Ikut kau lah. Jadi anak syaitan, mak syaitan, pak syaitan. Jadi ahli syaitan, keluarga syaitan. Nak buat agama, ramai yang menentang. Cuba tuan-tuan panggil, kita panggil Zamping daripada Indonesia lah. Zamping buat kugiran sikit. Bagus juga tu bah. Semua orang setuju. Mudah orang setuju. Nak laksanakan Islam dalam rumah tangga kita, ramai yang menentang daripada ramai yang setuju, daripada yang setuju. Itu Nabi dah beritahu dah, tak pelik hari ni. Tetapi siapa yang bertahan bersungguh-sungguh mempertahankan yang hak Allah tadi, bertahankan hak Allah, Allah akan beri kemuliaan dia dunia dan akhirat. Sesiapa yang tak pertahankan hak Allah, Allah hina dunia, Allah hina akhirat untuk dia. Tuan-tuan fikir sendiri nak pilih yang mana? Semayang tiap-tiap hari, berpuasa tiap-tiap hari, pilih sendiri nak yang mana? Yang pertama semayang, yang kedua cara hidup Islam. Ditinggalkan oleh orang. Dilupa-lupakan, tak diambil berat. Kita jaga anak-anak kita, tuan-tuan, anak-anak kita jaga ni, yang sedang membesar sekarang ni, satu masa dia ganti kita. Kita tak ada, dia ganti kita. Dia kalau nak jadi baik, anak-anak kita yang sedang belajar sekarang ni, mesti masuk ke agama, tuan-tuan. Mesti dia faham agama. Kalau tidak dilorongkan dia untuk jalan agama, dia tak akan reti agama. Ni sekarang ni ada pelajar universiti cuti kan, sekarang ni cuti. Dan ada antara mereka duduk kat madrasah kami. Kita ingat duduk kat madrasah nak belajar mujahadah, tuan-tuan. Daripada tidak tahajud nak bangun tahajud, rupanya nak belajar apa? Iqra apa nak? Ata tu. Mana tak kenal lagi Quran. Ada di kalangan mereka yang tak kenal lagi nak baca Quran, baru duduk belajar Iqra tu. Ada yang sudah kenal, boleh baca sikit-sikit merangkak-rangkak. Ada yang nak betulkan Fatihah tahiyat semayang. Ini belajar universiti. Siapa jadi masa, tuan-tuan? Kita ayah. Saya selalu sebut pada anak-anak buah kita di madrasah, kamu kena selamatkan ayah kamu daripada azab Allah Ta'ala. Bagaimana anak nak selamatkan ayah daripada azab Allah, tuan-tuan? Anak mesti bebaskan dia daripada azab dulu. Anak mesti bebaskan daripada azab dulu. Kuk-kuk kita ni diazab oleh Allah dalam keadaan murka Allah. Kenapa? Ayah tak sempat nak ajar kita dulu. Ayah tak ajar kita dulu, menyebabkan kita tak kenal agama. Dia tengah disoal oleh Allah Ta'ala. Selamatkan dia dengan bebaskan kita daripada kejahilan. Kena bebaskan kita daripada kejahilan, tuan-tuan. Untuk selamatkan ayah kita yang mungkin sekarang di alam barzakh.
ibu kita yang mungkin sangat harapkan doa daripada kita. Mana mungkin Allah nak terima doa orang jahat, orang fasik. Dan mana mungkin seorang nak bersih dari fasik kalau amal ibadah tak sempurna lagi. Amal ibadah tak tahu mana lagi tuan-tuan. Ingat ayah mak kita jaga kita dulu tuan-tuan sampai besar, hantar kita belajar sana sini. Hantar belajar. Hingga dia mati sekarang ni, kita tak dapat tolong lagi dia. Dah lah atas dunia dulu kita tak tolong dia. Lawan dia menangis kerana kita banyak. Masa kita kecil-kecil menangis, dia harap kita berjaya. Bila kita besar, menangis kerana perangai kita pula. Duk masuk dalam kubur, menangis kerana tak ada doa daripada anak-anak yang soleh. Bagaimana kita nak doa supaya Allah bebaskan dia kalau kita sendiri tuan-tuan orang yang fasik? Ini persoalan dia. Apa pun pelajaran yang kita belajar, ilmu yang kita cari, kerja yang kita buat tuan-tuan, kalau yang asas dua perkara tadi, hidup tak jaga hak sembahyang dan hidup tak jaga hukum syariah dalam mentadbir diri dan keluarga masyarakat semua sekali, maka orang ni tuan-tuan Allah tolak rahmat untuk dia. Dia berdoa Allah tak terima, kita doa untuk dia terhijab dengan Allah Ta'ala, tak dapat. Dan orang macam ni sudah layak untuk Allah Ta'ala hantarkan musibah pada dia dengan berbagai-bagai bentuk musibah. Sekarang ni tuan-tuan, berbagai-bagai bentuk musibah yang berlaku, macam-macam, sama ada di kampung ataupun di mana. Puncanya kenapa? Kita lalai dua perkara tuan-tuan. Yang pertama sembahyang tak bersungguh jaga, yang kedua tak sungguh jaga agama dan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Nabi SAW asuh sahabat-sahabat, tegakkan agama dalam kehidupan kamu dan keluarga kamu. Kalau keluarga hidup ke agama tuan-tuan, satu kampung hidup ke agama, satu masyarakat yang besar hidup agama, insya-Allah Allah akan hadiahkan agama yang lebih besar pada kita. Nabi betul-betul Allah hadiahkan negara Islam Madinah pada Nabi. Kena hidupkan. Sebuah masyarakat besar mustahil untuk bentuk satu agama dalam kehidupan kalau tidak dibentuk melalui individu. Dia tak akan terbentuk sebuah negara Islam yang baik, nak laksanakan Islam yang baik tak akan terbentuk kalau diri masing-masing tak bentuk dengan agama. Kena bentuk kita dengan agama tuan-tuan. Kita umur dah lanjut, ramai dah pencing saya rasa sini. Ramai dah pencing. Sikit lagi umur kita ada. Tak panjang, sikit lagi. Takkan tuan-tuan yakin dapat hidup 20 tahun lagi? Boleh ke? Tuan Haji, boleh Tuan Haji? 20 tahun lagi sikit masa. 60 tahun yang lalu, apa kita buat? Ya kita dengan Allah ni apa? Dunia banyak kita bina tuan-tuan. Dapat buat rumah, dapat beli kereta, anak cucu dah ramai. Dunia banyak kita bina. Yang kita dengan Allah 60 tahun dah, apa yang kita buat? Sikit saja. 60 tahun tu sikit saja. 20 tahun lagi, Masya Allah. Tengoklah satu hari ke satu hari, singkat yang masa tuan-tuan. Daripada subuh semalam sampai subuh tadi, berapa kali istighfar kita dengan Allah yang mengisahkan kita, ya Allah kebanyak dosa denganmu ya Allah. Berapa kali? Adalah 2-3 kali. Berapa kali kita mentajdidkan iman kita, jadidu imanakum. Kamu kena tajdidkan iman kamu, kata Nabi. Sahabat tanya bagaimana nak mentajdidkan iman? Rasulullah kata, kamu kena sebut la ilaha illallah. Baik, berapa kali kita menguatkan iman kita, memperbarui iman kita, mengukuhkan iman kita dengan menghayati apa dia kalimah la ilaha illallah. Berapa masa kita ambil untuk nak tadabbur yang dimaksudkan dengan kalimah syahadah la ilaha illallah? Ada kita ambil masa? Tak ada. Tapi merokok saja berapa batang satu hari. Tengok TV berapa masa satu hari. Tak malu dengan Allah. Bagaimana kita nak berjaya tuan-tuan? Kita dengar kuliah sana, dengan kuliah sini, ceramah sana, ceramah sini. Mana pembinaan iman kita?
Lebih-lebih lagi jahatnya kalau penceramah dan pengkuliah sendiri tak sempat untuk dengar Allah, duk sibuk dengan orang. Ini penipu. Dan jadi punca utama mengapa agama tak masuk pada pendengar. Agama tak masuk pada mad'u. Pasal apa tuan-tuan? Kerana da'i itu sendiri jauh dengan Allah dan tak ambil jalan untuk dekat dengan Allah. Alim di lidah. Dia alim di lidah, boleh berkata-kata. Yang Nabi sebut sebagai khutaba. Khutaba ni orang pandai bercakap, tapi tak pandang untuk nak dekatkan dengan Allah. Ini masalah yang berlaku tuan-tuan. Tak ada masa nak ambil untuk nak tadabbur dengan Allah Ta'ala. Ambil masa tuan-tuan. Itu wajahidu fi sabilih. Anak-anak kita lagi tak ada masa, kita yang pencin dah tak ada masa juga nak ambil masa ni. Nak tadabbur untuk nak kenal siapa dia Allah ni. Nak hisap diri tuan-tuan. Siapa aku ni? Siapa dia kita tuan-tuan di sisi Allah? Itu pun tak ada masa untuk kita nak tadabbur, tengok, nak kenal. Subhanallah. Ini hal yang berlaku. Bila keadaan ni berlaku tuan-tuan, puncanya dua perkara tadi, hak semayang tak jaga, hak kehidupan beragama tak jaga sehingga maksiat berlaku, menyebabkan Allah Ta'ala hantarkan musibah pada kita. Berbagai-bagai bentuk musibah, musibah duniawi, musibah ukhrawi, musibah zahir, musibah batin. Musibah zahir, duniawi kita apa dia tuan-tuan? Harga barang jadi mahal, itu bentuk musibah. Cukai berlapis, cukainya bertingkat-tingkat. Harga barang, pemborong besar mesti bayar cukai. Bukan bayar cukai, kerajaan nak hasil. Kamu pemborong besar nak hasil, aku nak pada kamu jual ni berapa peratus. Pekedai pun, pemborong kecil pun nak juga situ, nak juga. Akhirnya cukai ataupun keuntungan-keuntungan yang diambil oleh pihak ni mesti dia hukum ke atas kita, menyebabkan barang semakin mahal. Saya jumpa dengan satu pekerja storekeeper di satu emporium di Terengganu. Dia kata apa? Ustaz, dia kata, sekarang ni pembarang dah naik harga. Melo tu yang sekarang ni RM29.90, RM29 harga Milo sekarang ni. Beberapa sebulan, mungkin sebulan akan datang, yang 2 kilo tu akan jadi RM40. Sekarang ni RM29 harga, yang 2 kilo ni supermarket jual. Sebulan akan datang, kalau kita bukan di situ, akan jadi 40 harga. Maknanya RM11 naik dalam masa 4 bulan. Itu satu barang Nestle. Yang barang orang cari, barang Nestle orang cari, susu, bila orang cari. Ini musibah dunia yang Allah hantar pada kita. Itu naik, ini naik barang. Kata ulama, sudah cukup untuk kita baca kunut nazilah pada semayang kita yang 5 fardu bila musibah harga barang naik. Kerana bila harga barang naik tuan-tuan, mungkar akan jadi semakin luas, mencuri semakin. Di tempat saya madrasah tak boleh pakai internet tuan-tuan. Pasal apa? Kabel kena curi. Curi kabel, Masya Allah. Telefon tak boleh, telefon kena. Kalau nak pakai internet kena pakai yang wireless apa tu. Nak pakai tu. Tak kuat, tak boleh. Kena curi. Tengah hari boleh curi, dia buat tak tahu, buat macam kerja dia telekom tu. Macam pekerja telekom tu. Dia ambil, ingat kau kata pekerja telekom nak ambil kabel dia, rupanya pun curi. Tengah hari. Itu musibah dunia. Kereta kunci dia kat kereta dengan kering pula. Buat lari. Tak payah bunyi-bunyi alarm, pakai ambil kereta terus buat lari semua sekali. Motor Pak Imam pun kena curi. Motor ustaz yang mengajar di masjid, tengok, tak ada motor dia, kena curi juga. Motor ustaz. Siang ustaz tu. Ini musibah dunia tuan-tuan.
Allah Ta'ala keraskan hati anak-anak kita. Anak-anak tak mampu untuk kasih pada ayah mak dia. Musibah juga. Allah Ta'ala keraskan hati isteri. Isteri tak mampu untuk menghormati suami dia. Musibah juga. Dan musibah yang paling besar sekali ialah musibah bila Allah cabut daripada hati kita, tuan-tuan, rasa kasih dengan agama, rasa manis dengan ibadah. Allah cabut, maka ini habislah. Ini musibah paling besar. Kalau kita duduk atas agama, orang bunuh kita, tuan-tuan, tak apa, baik lagi. Kalau kita agama, orang bunuh kita, tak apa lagi. Macam berlaku di Mesir ke di mana. Kalau dia orang baik, di Syria ke mana, kalau dia orang baik, kita tak pelik. Orang bunuh dia syahid di jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita orang yang jahat, tuan-tuan, orang yang jahat dengan Allah, orang bunuh kita, sia-sia kita, habis. Tapi besar lagi musibah bila Allah cabut pada hati kita rasa manis dengan ibadah, rasa beruntungnya duduk atas agama. Ini musibah, tuan-tuan, bila manusia tak jaga dua perkara tadi, iaitu tak jaga hak semayang, tak jaga kehidupan beragama ni. Hari ini kehidupan beragama sangat ditinggalkan. Rata-rata kita pergi, tuan-tuan. Kita ramai kawan. Tak ramai kawan yang boleh mengajak kita ataupun jadi contoh bagi kita. Inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai. Kita jumpa kawan dia, kita pergi rumah dia ke, kita jumpa kedai kopi, tempat kerja. Tak ramai kawan yang boleh menggambarkan kepada kita inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga sembahyang Jumaat 5 waktu, anak-anak sembahyang Jumaat 5 waktu. Ayah fikir agama, anak-anak fikir agama, isteri menolong pula suami kerja-kerja agama. Tak ramai, tuan-tuan. Kadang-kadang kita jaga bahagian ni, kita tinggal bahagian ni, kita ambil yang kita seronok. Kadang-kadang bersungguh jaga amal, Masya Allah, jaga sembahyang bersungguh, tahajud jaga, semua jaga. Tapi kehidupan beragama tak dijaganya pula. Tak sempurna juga, tuan-tuan. Kesian kita, tuan-tuan. Kesian ayah mak kita yang dia tak sempat nak taubat dengan Allah dulu. Kita tak tolong dia pula. Kesian dia. Dia sedang duduk di alam barzakh, sedang menagih doa daripada anak-anak. Sedang menangis, tuan-tuan, meraung dia. Kita buat tahlil, kita baca doa tak sampai kat dia. Kenapa? Kerana kita orang jahat. Tak kerana kita orang jahat. Allahu Akbar. Dahlah kubur dia kita tak pergi ziarah. Kubur dia tak sempat nak pergi ziarah. Hari-hari kita lupa dengan dia. Sepatutnya kita kena ada ziarah ataupun hari-hari doa untuk dia. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku dan ibuku, ya Allah. Ada pula yang sudah doa hari-hari tetapi dia tak jaga dia. Kita, tuan-tuan, nak semayang pun kena bersih diri. Tak boleh tak bersih diri. Kena bersih diri nak semayang. Ambil semayang dah, baju cantik dah, bacaan pun cantik, ada najis, tak sah semayang kita. Sama juga kita. Semayang dah, banyak ibadah dah, maksiat tak jaga, tak sampai maksud juga. Selamatkan ayah kita, ibu kita, tuan-tuan, dengan bersihkan diri kita. Bersih sungguh-sungguh diri kita, jadi hamba Allah. Lepas tu seorang syekh, bila dia tanya murid dia nak sambung belajar, tanya, pasal apa kamu nak pergi belajar lagi, nak sambung belajar? Untuk apa? Nak belajar tinggi lagi agama? Dia nak test murid dia faham tak faham. Murid dia kata, tuan, nak jadi orang alim, supaya bila jadi orang alim kita dapat berbakti dengan ilmu kita. Guru dia marah, dia kata tak betul. Niat kamu tak betul. Padahal niat bagus dah, niat tu tak nak niat apa? Takkan nak niat aku nak kerja sikit lagi, bila belajar tinggi dapat kerja. Itu lagi tak betul. Guru tu menidakkan, kata tak betul atas niat. Pasal apa belajar? Nak jadi orang alim supaya dapat khidmat. Guru tu kata tak betul. Belajarlah kamu dengan maksud nak jadi hamba Allah.
Kenapa tuan-tuan? Kalau orang ni belajar, maksud nak jadi hamba Allah dan Allah pilih jadi hamba, bila sebut hamba Allah tuan-tuan, sami'na wa ata'na. Tapi kalau sebut orang alim, belum tahu sami'na wa ata'na, kadang-kadang sami'na wa asaina, dia tahu tapi dia ingkar. Ramai orang alim yang terpelajar, doktor-doktor yang petikai hak agama, ramai. Yang buat rasuah besar-besar ni bukan orang kampung tuan-tuan, orang cerdik. Keluar sok khabar, keluar TV, rasuah tu rasuah ni. Kalau lepas je puasa Ramadan, ada je jabatan agama ni hilang duit zakat 2 juta. Yang ni hilang pula 1,5 juta. Duit zakat ni dikendalikan oleh jabatan agama. Boleh hilang juga agama. Bukan orang tak cerdik. Ni contoh tuan-tuan. Sekarang ni mungkin tak berlaku dah. Satu masa berlaku biasa. Orang jaga masjid tak amanah dengan masjid. Boleh berlaku. Sebab tu kita belajar ni pasal apa? Nak jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, Allah redha dengan dia. Allah mengaku hamba, selamat. Kalau kita Allah tak mengaku hamba tuan-tuan, mintalah dengan Allah macam mana pun Allah tak terima, tak pandang. Kalau pun Allah beri pada kita yang kita minta, itu dinamakan istidraj. Bukan rahim, bukan dengan rahim dengan rahmat Allah, dengan istidraj. Allah beri tapi sebagai jalan untuk nak menjauhkan kita dengan Allah. Dia beri, kita dapat nikmat, semakin jauh dengan Allah. Macam kita hari ni tuan-tuan. Saya selalu suka menyalahkan kita sendiri. Tak beri contoh, tak payah beri contoh tak lain, kita sendiri tuan-tuan. Semakin dekat ke semakin jauh dengan Allah. Nikmat semakin banyak kita dapat, kita semakin jauh ke semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin jauh dengan Allah Ta'ala, hati semakin kosong dengan Allah Ta'ala, ibadah semakin liar dengan Allah Ta'ala, semakin malas kita dengan Allah, tak bersyukur dengan Allah, maknanya pemberian yang kita terima ini merupakan istidraj. Pemberian yang Allah tak redha. Ini yang berlaku. Kita kena cek betul tuan-tuan. Jangan asyik dengan ilmu kita, jangan asyik dengan pengajian kita, jangan asyik dengan amalan kita. Kena cek tengok tanda-tanda tu ada tak yang Allah terima daripada kita. Ni semua orang tak boleh cakap besar benda ni. Tak boleh. Kamu hebat bagaimana ilmu, tak boleh cakap besar kau ni. Tak boleh. Kerana Allah menilai tak kira siapa. Allah tahu siapa dia hamba dia, Allah tahu. Allah tahu tuan-tuan. Kita tak boleh bohong dengan Allah, walaupun kecil tak boleh bohong dengan Allah. Tak boleh. Kita mempamerkan kebaikan kita, kita menangis. Kita buat qiyamul kita menangis, kita munajat kita menangis. Boleh, tapi Allah tahu kamu sebenar ataupun kamu berlakon, Allah tahu. Allah tahu kita hiasi perkataan kita dengan baik ni, Allah tahu. Betulkah ataupun kita hanya lakonan nak menarik perhatian orang, kita hiasi perkataan kita dengan perkataan yang baik-baik. Ajak orang buat baik, cerita benda baik. Kalau hati kita jahat tuan-tuan, Allah akan pamerkan satu masa pada manusia yang kita ni orang jahat. Allah akan pamerkan. Kerana setiap sesuatu tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah, satu masa Allah akan pamerkan. Kesimpulan tuan-tuan yang kita boleh ambil pagi ni, jaga hak sembahyang dan jaga kita ni jadi hamba Allah, hidup beragama, asas kejayaan. InsyaAllah. Gunakan nikmat yang Allah beri tuan-tuan pada jalan yang Allah redha. Gunakan. Niatlah kita masing-masing. Niat kita masing-masing, ya Allah, aku wakafkan diri aku untuk agamamu, ya Allah. Tak ada peluang dah tuan-tuan, tak ada peluang dah. Masa kita dah singkat dah. Bermula pada hari ini, niat kita masing-masing, ya Allah, aku wakafkan diri aku untuk agamamu, ya Allah. Allah nak tengok tuan-tuan sejauh mana kita gunakan diri kita, masa kita, harta benda kita untuk jalan Allah. Kalau Allah buka pintu-pintu kebaikan di hadapan kita, jangan kita lengah-lengah. Ambillah jalan kebaikan. Ambil. Allah akan beri kita, Allah akan beri keyakinan, Allah akan ajarkan kita keyakinan tuan-tuan. Kami di madrasah, kami belajar yakin. Kami bina madrasah dengan serba kekurangan. Kami didik
pelajar-pelajar. Kami cuba bagaimana nak jaga pelajar-pelajar dengan tak ambil yuran daripada mereka. Dapat tak duit? Di madrasah kami tak ambil yuran. Percuma belajar. Kampung tuan-tuan. Kau tengok daripada atas ni, kampung penuh hutang ke tepi. Kampung tak ada sumber ekonomi. Tak ada sumber. Bisa bina madrasah sejak tahun 2000. Kita mula pengajian sejak tahun 1999 tahun 2000. Kita bina bangunan sejak 2006 sampai sekarang tak berhenti. Adalah sikit-sikit kita buat untuk menampung keperluan pelajar kita. Kita tak ambil yuran. Alhamdulillah, walaupun habis ribu-ribu sebulan, api air ribu-ribu sebulan, gaji guru lagi, tapi Allah selesaikan semua, tak ada hutang. Walaupun yuran 5 sen pun pelajar tak bayar dengan kita. Alhamdulillah. Allah aja yakin. Dulu tak yakin tuan-tuan. Bagaimana kamu nak, kalau kamu tak ambil yuran dengan pelajar, bagaimana kamu nak bayar gaji guru? Nak bayar elektrik ni ribu-ribu sebulan, air lagi. Nak ambil kat mana? Syaitan cucuk tuan-tuan. Saya kata, saya pegang buah guru saya, bila nak buat baik, faiza azamta, kalau kamu nak buat baik, fatawakkal ala Allah, serah pada Allah Taala, bergantung dengan Allah. Guru saya nak pergi Mekah tahun 42 tuan-tuan, lepas perang Jepun 42, lepas perang Jepun dia nak pergi Mekah. Guru saya ni masa tu kapal terbang tak ada lagi, nak pergi Mekah. Kapal laut tak ada, tak boleh jalan kapal laut kerana bom dalam laut untuk masih belum dibersih lagi, yang Jepun tanam. Tak boleh pergi, tapi dia nak pergi. Allah suruh dia pergi juga. Dia nak pergi ni. Dia ni murid Tok Kenali. Bila Tok Kenali mati, dia nak pergi Mekah. 60 tahun lepas Mekah, mati di Mekah. Dia kata apa? Guru dia kata, nak pergi dengan apa tak boleh pergi? Jalan kaki. Jalan kaki nak pergi Mekah. Masya Allah, terbanyak guru dia. Kamu ni gila. Kita katalah gila, tapi dia pelik lah. Nak pergi Mekah jalan kaki, penyambung ramai kat tengah jalan nak jalan kaki. Masa tu penyambung ramai kat jalan, ramai. Nak lalu ke India, naik ke atas ke Thailand, naik ke India. Dia baca ayat Allah, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Saya ambil situlah sampai sekarang sejadikan penawar. Bila kamu azam nak buat baik, serah pada Allah. Dia berjalan kaki tuan-tuan dengan isteri dia. Setahun sampai di Mekah. Setahun sampai Mekah. Banyak jalan kaki. Ada juga naik bot, naik kapal di dekat-dekat India mana ada boleh naik bot. Tapi setahun sampai. Tengok Masya Allah, tengok Kaabah, menangis, sampai menangis terus. Dia berazam 5 tahun nak pergi tuan-tuan. Masuk lebih tahun ke-6 nak balik mimpi. Kamu nak tinggalkan bahagian kamu di sini, tak ada balik. Hingga 60 tahun lebih. Mati di Mekah. Alhamdulillah. Kuncinya faiza azamta fatawakkal Allah. Kami hidupkan madrasah kami tuan-tuan. Kami tak pernah guna akaun bank. Kerana Allah mengasuh. Jangan kamu nak harapkan orang. Orang nak beri tak apa, kita boleh buka jalan ke orang, tapi jangan harap. Kerana harap tu dia akan kecewa. Kita harap orang kaya beri. Pernah di awal-awal dulu saya bukan minta dia, minta zakat, minta kalau ada infak apa-apa boleh sumbang kepada kami untuk nak jutawan. 5 sen pun tak dapat tuan-tuan. Sejak itu Allah ajar kami. Jangan harapkan makhluk, harap Allah. Fatawakkal ala Allah, harap Allah. Kita harap Allah Ta'ala. Allah bantu. Allah bantu. Kita tak ada edarkan resi apa-apa. Tak ada edar. Tapi kita maklumkan. Nak maklum kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sumbangkan untuk akhirat, kami boleh tolong uruskan. Kami tidak harap kalau nak sumbangkan untuk akhirat, kami boleh tolong uruskan benda ni. Sama-sama kita berjalan ke akhirat dengan kewangan yang kita ada sikit sebanyak tuan-tuan. Allah hantar, Masya Allah, Allah hantar. Kem cuti sekolah, termasuk kem yang pertengahan tahun, termasuk cuti sekolah akhir tahun. 1000 yang hantar anak tuan-tuan, 1000. Sampai tidur kat tanah. Tak cukup tempat, tidur kat tanah. Buka kanopi. Belanja habis dekat 100,000 tuan-tuan. Allah selesaikan semua sekali, alhamdulillah.
Ini keyakinan kita kena belajar tuan-tuan. Nak belajar yakin kita kena buat, Allah ajar. Kalau kita teori, Allah tak ajar yakin. Kita belajar nak sabar macam mana, nak yakin macam mana, belajar atas buku dan kitab je, Allah tak akan ajar sabar, Allah tak akan ajar yakin. Kita kena buat tuan-tuan, Allah ajar yakin. Kena buat. InsyaAllah tuan-tuan berazamlah supaya Allah gunakan kita semua sekali untuk agama dia. Dan kita redha dengan Allah. Raditu billahi rabba. Aku redha denganmu ya Allah yang menjadikan sesuatu ni. Kena takdirkan aku macam mana, takdirlah ya Allah, aku redha. Asalkan kau redha dengan aku ya Allah. Kena duduk situ tuan-tuan. Wabil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah, tu kita kena redha. InsyaAllah saya rasa setakat tuan-tuan. Nah, saya diminta supaya saya umumkan masalah khairat tadi lah untuk sumbangan madrasah. Saya malu nak sebut tuan-tuan. Bila sahabat dia minta ustaz umum lah. Dia kata untuk takut ada orang nak bagi sumbangan duit-duit lebih apa-apa kau untuk kami uruskan. Dan saya tidak ambil faedah. Di Mesir pun saya tak ambil faedah. Nah, kita buat kerja ni, saya usaha gaji untuk